Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afif bin Ahmad Hilmi. Nombor pendaftaran 17 DIB 20F1018. Saya dari kelas DIB 1A ingin membincangkan tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dari sudut bahasa, kebangsaan dan sistem perundangan yang teratur. Pengenalan bagi tajuk tersebut. 1. Peradaban berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ketamadunan. Yang kedua, sebelum kedatangan Islam, peradaban dimaksudkan sebagai budaya yang bertunjangkan kepada keseluruhan nilai dan kehalusan budi pekerti. Yang ketiga, dalam istilah Melayu, peningkatan hidup masyarakat ialah sama dengan kemajuan ataupun pembangunan. Yang keempat, selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab telah digunakan dan diterima pakai dalam istilah Melayu sehinggalah sekarang. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai. Etika membawa maksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu. Peradaban pula sistem dan tahap perkembangan sosial bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa, dikaitkan dengan masyarakat yang bertamadun. Istilah-istilah ini merujuk kepada satu keadaan yang memiliki dua aspek pencapaian dalam kehidupan, iaitu material dan spiritual. Pencapaian ini membentuk asas dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Antaranya, kewujudan penempatan masyarakat manusia, sistem organisasi dan institusi sosial, sistem perundangan, kelahiran dan perkembangan, daya kreativiti, daya reka cipta, peningkatan kualiti kehidupan, kemunculan bahasa, sistem kepercayaan dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aziz Yaakob Amir Kamarudin. Nombor pendaftaran 17 DIB 20F1040. Sekarang saya ingin menerangkan tentang komponen etika dan peradaban. Etika peradaban dari segi persekitaran geofizikal. Kedudukan geografi memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun. Dari segi peranan geografi, kedudukan geografi Kepulauan Melayu yang strategi menjadi tumpuan perdagangan asing dan penyambung pasaran perdagangan utama dunia, iaitu benua India dan benua China. Terlindung dari angin monsun barat daya dan tiupan angin monsun timur laut, tetapi angin monsun ini membantu pelayaran. Seterusnya, bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bakau menjadi penunjuk arah kepada kapal yang melalui Selat Melaka dan menjadi benteng serta tempat pengawasan yang strategik. Muara Sungai Melaka yang mendalam membolehkan kapal berlabuh dengan mudah untuk menurunkan dan mendapatkan barang keperluan. Sumber dan produk dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Seterusnya, masyarakat dan demografi. Masyarakat ialah satu konsep yang paling penting dalam memahami hubungan etnik. Ia juga bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial. Secara umumnya, masyarakat mengalami proses evolusi dari satu tahap ke tahap yang lain, bermula dari primitif ke menternak, hortikultur dan tani, yakni masyarakat tradisional. Ianya berkembang kepada masyarakat moden, yakni industri ke pasca industri ke sains dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Nazhan bin Muhammad Zaini. Saya dari kelas DIB 1A. Nombor matrik saya ialah 17 DIB 20F1032. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri masyarakat. Ciri-ciri masyarakat antaranya ialah terdapatnya perlakuan berhubung dan bekerjasama. Ciri-ciri masyarakat yang lain ialah saling berhubungan di antara satu sama lain. Selain itu, ciri-ciri masyarakat ialah mempunyai kepimpinan kebudayaan dan stratifikasi sosial. Yang terakhir ialah sentiasa mengalami perubahan
yang merangkumi semua aspek. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ekonomi dan pasaran. Ekonomi dan pasaran pada era penjajahan bermula sejak Empayar Melaka. Tanah Melayu berkembang menjadi sebuah negara yang pesat membangun. Penduduk di Tanah Melayu menjalankan aktiviti sara diri. Kedudukan geografi telah meninggalkan kesan kepada perkembangan ekonomi negara ini. Ia juga telah memberi peluang kepada orang-orang setempat untuk bergiat dalam bidang perkhidmatan dan perdagangan. Buktinya ialah kemunculan Kota Melaka yang menjadi sebuah pelabuhan entrepot yang telah menunjukkan tahap keupayaan pemerintah dan penduduk mengendalikan sistem ekonomi yang maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Daniel Faridullah bin Hamzah. Saya dari kelas DIB 1A. Nombor kad matrik saya 17 DIB F1022. Hari ini saya akan menerangkan tentang era penjajahan. 4 negara yang terlibat di dalam penjajahan ini. Yang pertama Portugis, yang kedua Belanda, yang ketiga Inggeris, yang keempat Jepun. Pada pemerintahan Inggeris, perubahan ekonomi berlaku kerana perlombongan dan penanaman getah diperkenalkan. Ia penting kerana imigran Cina bekerja di lombon dan imigran India bekerja di ladang getah. Akhir abad ke-19, kawalan politik Inggeris memberi kesan ke atas ekonomi Tanah Melayu. Hasilnya, wujudlah sistem jalan raya dan kereta api, pembukaan ladang dan estet pertanian, pengukuhan dasar pecah dan perintah. Berlaku ketidakseimbangan ekonomi yang berpunca daripada dasar pecah dan perintah, kegiatan ekonomi moden yang tertumpu di pantai barat, jurang kemiskinan antara kaum, halangan sektor ekonomi tradisional. Era kemerdekaan terbahagi kedua. 1965, Majlis Amanah Rakyat dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ditubuhkan, dan pada 1970 bancian penduduk telah dijalankan. Walaupun ekonomi negara berkembang dengan pesat, terdapat kekurangan penekanan dalam aspek pengagihan dan penghasilan. Ketidakseimbangan antara kumpulan etnik dengan memberi kesan negatif sosial dalam bentuk perusahaan kaum pada tahun 1969. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang falsafah dan pemikiran. Falsafah dan pemikiran bermaksud satu pegangan atau fahaman prinsip seseorang terhadap sesuatu perkara ataupun bidang. Wujud daripada hasil pemikiran, pemerhatian dan pengalaman seseorang. Aspek dalam falsafah jadi panduan dan landasan untuk membuat sesuatu keputusan. Terdapat 4 falsafah umum. Yang pertama, idealisme, realisme, pragmatisme, existentialisme. Tradisional juga bermaksud matlamat telah ditentukan dan ditetapkan oleh manusia dan diberi peluang untuk memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Yang kedua, moden juga bermaksud manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Okey, sampai situ saja era penjajahan yang dapat saya terangkan. Okey, sekian, terima kasih. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sekian, terima kasih daripada saya.